Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Udin Noha sebagai moderator bersama rakan-rakan saya, Saudara Nasrizal dan juga Saudari Aisyah akan mengupas isu berkaitan perkahwinan orang kafir dan musyrik berdasarkan kitab Radatul Talibin karangan Imam Nawawi. Okey, perkahwinan merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Islam. Malahan, ianya juga sangat dituntut sehingga junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahawa sesiapa yang tidak mengikut sunnahku, maka bukanlah ia daripada umatku. Sunnah ini termasuk perkahwinan. Namun, persoalannya, bagaimana perkahwinan dari golongan orang Islam bersama orang bukan Islam? Oleh itu, Saudara Nasrizal dan Saudari Aisyah akan mengupas isu tersebut. Saya serahkan kepada Saudara Nasrizal. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ulin di atas pembuka bicara tadi. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan khusus di bawah tajuk perkahwinan dengan mereka yang bukan Islam. Dalam pembahasan berkaitan jenis perkahwinan yang ditegah, Imam Nawawi dalam kitab Radatul Talibin wa Umdatul Muftin telah menggariskan beberapa klasifikasi yang berkaitan dengan perkahwinan dengan golongan kafir. Antara yang dibincangkan ini ialah berkaitan dengan ahli kitab. Dalam Al-Quran telah menjelaskan siapakah yang digelarkan dengan ahli kitab. Ini iaitu mereka yang beragama Yahudi dan Kristian yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Hukum bagi orang Muslim mengahwini mereka yang berstatus ahli kitab ini diharuskan bagi menyempurnakan kehidupan mereka. Tidak kira sama ada ahli kitab yang zimmi ataupun harbi. Walau bagaimanapun, perkara ini ditegah untuk mengahwini mereka yang harbi. Mereka yang tiada kitab, mereka yang harbi ini ialah mereka yang tiada kitab untuk dijadikan rujukan atau sesuatu yang menyerupai kitab untuk dijadikan panduan hidup. Mereka ini ialah dari golongan yang menjadi hamba kepada berhala, matahari, bintang dan segala jenis mazhab yang kufur. Golongan yang tidak diwahyukan kitab akan tetapi mempunyai sesuatu yang menyerupai kitab untuk dijadikan panduan hidup. Mereka ini ialah golongan ahli majusi. Pendapat mengatakan tidak perlu untuk kita berkompromi atau bekerjasama dengan mereka dalam bab perkahwinan kerana kitab yang dimiliki oleh mereka hanyalah kepalsuan dan bukanlah seperti ahli kitab yang diiktirafkan oleh Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk Islam, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman tu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik. Surah Al-Baqarah ayat 221. Wujud persoalan yang telah ditimbulkan kepada Imam Nawawi. Beliau ditanya, jika berlaku perkahwinan antara lelaki Muslim dan perempuan bukan Muslim, yakni ahli kitab, maka bagaimanakah untuk menjelaskan dengan terperinci berkaitan nafkah, talak, hukum serta berkaitan dengan penyucian ketika berhadas? Maka dibincangkan permasalahan berhadas di dalamnya. Maka Imam Nawawi menyatakan penyucian perempuan ahli kitab yang berkahwin dengan lelaki Muslim ini perlulah diberikan panduan yang jelas tentang ibadat yang betul serta kehidupan ataupun panduan yang betul lah, kerana perkara utama yang menjadi perbincangan ini ialah berkaitan berhadas. Mereka perlu diajar untuk menyatakan atau menyertakan niat ketika mana mereka ingin bersuci, kerana berhadas seperti suci selepas haid atau nifas, mandi wajib ialah perkara yang memerlu kepada niat dengan betul. Maka sebagai seorang suami yang Muslim yang mengahwini perempuan yang beragama Kitabiyah ini, perlulah memberi pembelajaran dan menegur isteri yang masih lagi baru dalam perkara ini supaya penyucian mereka betul dan diterima. Jika mereka menolak, maka perlu melakukan paksaan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Okey, kita pergi kepada kajian kes yang kedua, iaitu apa yang dibincangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini ialah berkaitan dengan sifat-sifat ahli Alkitabah yang dibenarkan berkahwin dengan Muslim. Selepas tadi kita telah mengetahui
jenis-jenis ahli Alkitabah. Sekarang kita kenal pula ialah sifat-sifat mereka. Dibahagikan kepada dua jenis, iaitu Israeliat dan bukan Israeliat. Ahli kitab yang bukan daripada golongan Israeliat ialah mereka yang wujud pada awal abad, iaitu mereka yang wujud ketika mana agama itu masih belum berlaku penyelewengan ataupun penyalinan kitab. Manakala keadaan yang kedua ialah mereka yang wujud ketika mana selepas berlakunya penyelewengan dan juga penyalinan kitab. Mereka yang wujud selepas penyelewengan amatlah ditegah untuk dijadikan pasangan. Hal ini demikian kerana menurut pendapat Asy-Syahrastani bahawa ahli kitab tidak hanya dikhususkan kepada keturunan Bani Israel sahaja, iaitu yang beragama Yahudi dan Kristian, akan tetapi juga siapa sahaja yang menerima Taurat dan Injil, sama ada mereka mengamalkan ataupun tidak. Ahli kitab Israeliat ini mereka disebut oleh para sahabat mengikut jalan mereka, diharuskan untuk berkahwin dengan mereka. Hal ini demikian kerana golongan ini wujud sebelum zaman penyelewengan kitab. Mengikut Imam Nawawi, Bani Israeliat ini iaitu mereka Nabi Yaqub AS serta keturunannya, dan telah diturunkan kitab Taurat pada ketika itu sehingga zaman kenabian Nabi Musa AS, yang mana diturunkan kitab Injil sebagai panduan. Pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiyah yang bukan asli adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Hal ini demikian kerana pernikahan dengan mereka yang bukan ahli kitab yang asli pada masa dahulu harus mengikut pandangan ataupun pendapat setengah ulama, dengan syarat jika pernikahan itu diakadkan mengikut Islam dan keluarga itu hendaklah hidup secara Islam termasuk pendidikan anak-anak. Jika tidak dilakukan sedemikian, maka perkahwinan tersebut harus dibatalkan. Begitu juga dengan pernikahan suami dan isteri yang Kristian kemudian memeluk Islam, maka pernikahannya dikira sah dengan syarat kehidupannya mengikut Islam. Wallahu alam, saya serahkan kepada saudari Aisyah untuk memberi penerangan berkaitan kesnya seterusnya di bawah tajuk perkahwinan dengan golongan yang bukan Islam. Terima kasih kepada saudara. Seterusnya kita pergi kepada andaian kes yang ketiga, iaitu tajuk kes perbahasan berkaitan pertukaran dari sesuatu agama kepada agama yang lain. Di dalam kitab ini, Imam Nawawi telah membahagikan 3 jenis bahagian pertukaran agama. Yang pertama ialah perpindahan agama batil kepada agama batil. Yang kedua, perpindahan agama benar kepada agama batil. Yang ketiga, perpindahan agama batil kepada agama yang benar. Untuk yang pertama, perpindahan agama batil kepada agama batil, terdapat 2 kelas agama. Yang pertama ialah agama yang diiktiraf seperti agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan yang kedua ialah agama yang tidak diiktiraf seperti kepercayaan watani. Terdapat 3 bentuk yang terkandung dalam perpindahan agama batil kepada agama batil, iaitu yang pertama, perpindahan agama yang diiktiraf kepada agama yang diiktiraf seperti Yahudi berpindah kepada Nasrani atau sebaliknya. Yang kedua, perpindahan agama yang diiktiraf kepada agama yang tidak diiktiraf seperti Yahudi berpindah kepada watani, Nasrani kepada watani ataupun Majusi berpindah kepada watani. Dan yang ketiga ialah perpindahan agama yang tidak diiktiraf kepada agama yang diiktiraf seperti watani berpindah kepada Yahudi, watani berpindah kepada Nasrani ataupun Majusi berpindah kepada Majusi. Untuk yang pertama, perpindahan agama yang diiktiraf kepada agama yang diiktiraf. Seseorang yang berpindah agama dari agama batil yang diiktiraf kepada agama batil yang diiktiraf yang bernaung dalam negara Islam akan dikenakan cukai jizyah. Maka baginya tiada zakat.
kerana zakat hanyalah untuk orang Islam. Jika mereka menyembelih binatang, maka halal daging penyembelihannya untuk orang Islam. Dari sudut perkahwinan pula, seseorang lelaki Muslim halal untuk bernikah dengan wanita beragama samawi. Maka, jika mereka telah berkahwin, perkahwinan mereka sah dan diteruskan tanpa akad yang baru. Namun sebaliknya, jika seseorang perempuan Muslimah tidak halal baginya untuk bernikah dengan lelaki yang beragama samawi. Untuk yang kedua ialah perpindahan agama yang diiktiraf kepada agama yang tidak diiktiraf, iaitu seseorang yang berpindah agama dari agama batil yang diiktiraf kepada agama batil yang tidak diiktiraf, maka dia telah membelakangkan agama pertamanya. Segala amal yang dilakukan tidak diterima kerana telah memilih agama watani. Terdapat 3 pandangan mengenainya, iaitu jika seseorang hamba kontrak yang dimerdekakan oleh tuannya yang beragama Islam, kemudian hamba kontrak itu berpaling dari agama Islam, maka pemilikannya iaitu perkahwinannya terbatal. Dan jika si hamba kontrak itu memeluk agama Islam dalam tempoh iddah, maka perkahwinannya akan diteruskan sebagaimana perkahwinannya itu. Jika hamba kontrak enggan memeluk agama Islam sesudah habis iddah, maka dia tergolong dalam kalangan orang yang membelakangkan kebenaran. Untuk yang ketiga, perpindahan agama yang tidak diiktiraf kepada agama yang diiktiraf. Perpindahan agama watani dari agama watani kepada agama batil yang diiktiraf adalah tergolong dalam golongan yang murtad. Hal ini kerana tiada faedah jika seseorang itu bertuhankan berhala tetapi memilih untuk menganut agama selain Islam. Jika seseorang itu beragama watani, maka hilanglah kelebihan yang pertama itu. Jenis yang kedua iaitu perpindahan dari agama benar kepada agama batil. Agama benar sememangnya adalah agama Islam yang sudah tertulis di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat ketiga yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha akan Islam itu menjadi agama kamu. Seseorang yang berpindah dari agama Islam kepada agama selain Islam, mereka tergolong dalam kalangan orang yang murtad. Berpindahnya agama dari agama Islam terkeluar kepada agama selain Islam adalah dilarang. Maka segala amal ibadah telah lenyap dan tidak diterima baginya kecuali agama Islam. Sekiranya telah ada seseorang untuk mengajaknya kembali kepada Islam, lalu dia menolaknya, maka hukumnya dibunuh. Tidak halal untuk bernikah dengan seorang yang murtad dari pasangan lelaki ataupun wanita. Jika salah seorang berpindah agama sesudah perkahwinan, hendaklah dia memisahkan pasangan serta mengajaknya kembali untuk memeluk Islam. Semasa perpindahan agamanya itu, hendaklah mereka dikenakan tempoh iddah sebagaimana iddahnya seseorang wanita. Jika salah seorang kembali memeluk Islam dalam tempoh iddah, maka perkahwinan berkekalan tanpa ada akad yang baru. Jika seseorang itu merujuk kembali pasangannya tetapi enggan memeluk Islam sehingga habis iddah, maka mereka telah bercerai. Maka tidak halal bagi mereka untuk bersetubuh. Jika situasi tidak terduga di mana mereka telah melakukan persetubuhan dalam tempoh iddah, mereka tidak dikenakan hudud, tetapi hendaklah iddah bermula dari tempoh akhir persetubuhan itu, maka mereka diibaratkan seperti bersetubuh tetapi bercerai semasa tempoh iddah. Jika mereka bersepakat untuk memeluk Islam semasa
tempoh iddah yang kedua, maka perkahwinannya itu juga berterusan sebagaimana sabit hukum iddahnya bagi pasangan mereka, kerana jelaslah mereka untuk kembali kepada Islam. Jenis yang ketiga ialah perpindahan agama batil kepada agama benar. Sebagai contoh, seseorang yang beragama Watani atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi yang memeluk agama Islam. Ada satu situasi di antara ibu ayah yang mana mereka masing-masing beragama, seorang beragama ahli kitab dan seorang beragama penyembah berhala. Maka secara qat'inya, iaitu secara tetapnya, tidak boleh berlaku pernikahan dengannya, tidak diterima penyembelihannya, melainkan bila anaknya sudah balik dan memilih untuk memeluk agama Islam atau Samawi, maka dibolehkan bernikah dengannya dan diterima penyembelihannya. Walaupun terdapat pendapat yang mengatakan tidak cukup dengan balik, tetapi perlu memilih dengan akal yang waras dan tiada paksaan dalam memeluk agama Islam atau Samawi, barulah diterima pernikahan dan penyembelihannya. Sekiranya dia sudah balik tetapi memilih agama selainnya seperti Majusi, maka tetap tidak diterima perkahwinan dan penyembelihannya. Seterusnya, andaian kes yang keempat, iaitu tajuk kes syarat-syarat yang membolehkan perkahwinan diteruskan selepas memeluk Islam dan kekurangannya. Yang pertama ialah akad tanpa wali dan saksi atau memaksa gadis bukan dari ayah dan datuk atau memaksa janda, maka tidak rosak menurut Islam kerana perkahwinannya adalah harus. Yang kedua ialah iddah wanita haid. Jika iddah itu kekal menurut Islam, maka perkahwinan itu diteruskan. Yang ketiga ialah perkahwinan yang bertempoh. Jika dia yakin perkahwinan akan kekal tanpa meyakini tempoh perkahwinan tersebut, maka akad iaitu nikah tersebut diterima. Yang keempat ialah rampasan wanita kafir harbi atau seorang wanita hamba yang dijadikan isteri secara paksa. Terima kasih Saudara Nasrizal dan juga Saudari Aisyah atas perkongsian ilmu tersebut. Maka dapat disimpulkan bahawa orang bukan Islam yang boleh dikahwini adalah dari golongan ahli kitab dan selebihnya tidak diterima seperti Majusi dan juga etis. Namun, ahli kitab yang disebut adalah ahli kitab yang menerima kitab tanpa perselewengan dan juga percaya adanya Tuhan dengan mentauhidkan Allah yang Esa. Okey, sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.